Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Anju Jaya, salam satu petani, selamat malam pada sedang pendengar yang dihormati. Saya Zahri bin Abdul Wahab sebagai moderator pada malam ini bicara petani kali yang ke-83. Semenjak kita buat kali yang terlalu, lepas mari lebih kurang bulan April lagi, kita buat bicara kali 82 tu. Lepas tu kita sengai banyak bulan dah. Kerana satu keadaan COVID juga, kuat WeFork kita ni payah nak jumpa, payah nak wipung. Alhamdulillah malam ni kita lakah checkpoint hari. Ya boleh mai jumpa. Dengan keadaan lockdown pun baik, dengan keadaan orang panggil tu kecemasan lah dalam wabak COVID-19, kematian ramai dan di petani kita. Semoga kita ramai-ramai ni pakat berdoa lah Tuhan tu lepas pada penyakit wabak COVID dengan cepat-cepat. InsyaAllah. Jadi alhamdulillah malam ni belah kanan saya Abang Aladi Dengnik dan Bung Aladi, dan juga kiri saya Acan Hara Cintaro. Malam ni kita tiga orang ni nak bicara kali yang 83 ni dalam modok kita tak di bahasa Sia dah wik saman กับความขัดแย้งในพื้นที่แก้ไขหรือสร้างเงื่อนไข. Jadi pembunuhan luar biasa, pembunuhan luar daripada undang-undang wik saman ni kita panggil mudah-mudah tafsab bahasa Sia. Jadi banyak kematian dalam bunuhan luar biasa ni. Juga dalam haning ni lepas mari tak berapa minggu ni dah, baru lepas minggu lebih ada kematian di Telubel, Pak Syahid. Dan juga ada satu kumpulan Comrom Korban Cekla sudah cari bantuan, juga giveaway beruntung dah lah, lebih kurang hari ni 140,000 lebih pada 4 keluarga. Dan juga dalam pembunuhan luar biasa ni, jadi kita nak tak tajuknya ukar masalah ke nak menambah masalah. Saya tak jelas lagi, boleh ada Acan Cintaro tambah. Ngenkai bahasa Melayu ni gapo. Bahasa Melayu tani kita panggil gapo. Tapi mudah-mudahan kampung kita sebut ngenkai dia ditafsir dah sebab duk panggil bab cacun. Kita sebut ID card tak faham, kena ayak bab cacun bab faham. Jadi banyak bahasa-bahasa Melayu di tani ni guna dengan bahasa Thai tafsir tu banyak kelimah dah. Ini satu masalah ke acara kalau perjuangan di segi bahasa ni kita nak kecap panjang lagi. Tapi untuk malam ni dengan lama banyak bulan kita tak buat bicara ni, malam ni kita mai kecap adalah hal ni dulu. Jadi soalan yang pertama saya nak pergi pada Acan Cintaro dulu untuk tak melewatkan masa. Lepas tu mulai hari malam ni kita selanjutnya kita buat ciabiha dulu. Ciabiha dah malam ni. Kalau makan masa 2 jam pun 2 jam dah. InsyaAllah. Saya yakin kita penonton sedang pendengar pun ramai malam ni. Lepas tu gapo hak ahli panel kita nak kiring. Tak kira pihak dua-dua pihak hak duk runding learning tu baik kumpulan parti perjuangan BAN berbaik, dan kalau ada daripada anggota-anggota pulau berbaik, Mara Patani, BIPP juga hak lain-lain lagi duk dengar, boleh kita nak akan main kecek dalam ruangnya. Lepas tu dalam komen kita boleh sedang peringat semua yang mana duk ikuti malam ni, tak kira dia mau duk di mana tempat pun dalam tanding baik dalam seluruh negeri Thai dan Malaysia, Indonesia, dan orang Melayu tanding duk di bumi Arab, bumi Eropah, boleh komen mari. Dan pergi kepada Acan Cintaro mula-mula. Keadaan dengan keadaan tekan ni COVID pun baik, duk tengah duk teruk Acan lah ni. Tapi dalam keadaan ni juga konflik di tani tak akan buti. Untuk berjalan kepada pihak doktor bomo tu. Boleh berjalan terus dalam nak mengatasi wabak COVID. Dalam hal darurat benar-benarnya pihak kerja Asia pun tu baik juga undang-undang darurat. Bukan undang-undang darurat hak cukcen, hak asal, hak duk pakar tu. Tapi tindak pula dengan darurat
apa emergency decree hak COVID sekali lagi. Jadi dua undang-undang duk tekan tempat kita ni. Saya tanya Acan lah. Kan kada teruk dalam hak COVID ini, tapi kada konflik pun bagi pihak militari pun baik, duk tekan juga. Tak bukti. Kan boleh ada lagu ni. Lain ni nak suka pada Acan. Kalau ada gapo tu nak apa yang dia orang panggil tu kau sangkit. Dalam hak kada baik ni dia kada dia ada macam ni. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Lepas tu mula-mula ni saya ucap terima kasihlah kepada setiap pendengar semua dan juga tim dengan kita di laki kamera ini ada banyak orang juga deh. Lepas tu ahli pandai kita ni alhamdulillah kita boleh himpun sekali lagi ni, boleh kulit umum sekali lagi lah. Jadi bicara petani ini. Lepas tu salam sejahtera, salam satu petani kepada setiap pendengar semua, penonton semua deh. Alhamdulillah kita boleh ikuti semula deh. Jadi tajuk hari ini ni baik kita minta izin deh. Kita mula daripada kalimah. Hok kita kecah hari ini ni dia panggil wisaman. Wisaman katakam. Itu bahasa Sie. Wisaman itu tu bukan saman. Jadi bukan tamada. Jadi luar biasa. Tapi hok ni sebenarnya terjemahannya ia kurang sikit. Bahasa Sie ni dia banyak kalimah, ia terjemahan itu ia gikok lain. Sebenarnya itu ni kalimah ini berasal daripada bahasa Inggeris iaitu extrajudicial killing. Extra itu ya pisah dah. Tamu. Tapi judicial itu maknanya undang-undang. Jadi extrajudicial killing itu maknanya pembunuhan di luar undang-undang. Bukan kata pembunuhan bukan luar biasa dok. Itunya maknanya ini secara tak langsung menunjukkan kata bahawa pembunuhan berlaku dalam bentuk wisama itu tu dok di luar undang-undang. Ini so. Lepas tu yang kedua sebab apa PA ini banyak berlaku wisaman ataupun pembunuhan luar undang-undang. Kalau bahasa Inggeris ni, bahasa Indonesia ni dia panggil pembunuhan luar hukum. Pembunuhan luar hukum. Jadi juga tu. Jadi luar daripada undang-undang tu. Sikit Candai, saya nak tanya sikit. Yo. Kalau itu pembunuhan hak dalam hukum ni ada? Ya pembunuhan dalam hukum itu tu maknanya perahan ciwik. Perahan ciwik. Perahan ciwik itu. Perahan ciwik ni mana tu mahkamah. Orang nak putus Yo, jadi mahkamah ini ia ada kuasa Jadi setengah-setengah negara itu ia tak ada perahan ciwik dah. Tapi negeri saya ada lagi jadi maknanya negara itu berhak dan berkuasa untuk menjatuhkan hukuman mati. Tapi pihak ada kuasa untuk menjatuhkan hukuman itu tu adalah mahkamah. Tapi kalau dalam wisama itu tu undang-undang itu tak ada skibuk. Sebab luar undang-undang. Sampai itulah jadi Pinoy CRCF. Pinoy perasaan komuniti perasaan Watanatham. Dia kata wisama itu serupa dengan santia. Jadi mahkamah. Tapi bukan mahkamah hot tu, bukan mahkamah cangwak, bukan mahkamah wilayah, bukan mahkamah tinggi ke apa tu, mahkamah santia. Jadi saya kata kuno tu lah. Yo. Lepas tu kita mari di itu alasan sebab apa? Sebab apa biar ni biar COVID ni banyak benar berlakunya wisama itu sebab apa? Ini saya kata ini baca kita lah. Jadi kalau silap kita minta maaf Jadi negeri Sia ini ataupun pihak keamanan Sia ataupun pihak Mangkong itu tu ia ada dua tahap mikir itu tu. Mikir tahap pertamanya dia panggil strategi. Ataupun tahap. Satu tahap lagi itu taktik ataupun tactic. Jadi saya kata kalau wisama itu di segi tactic itu kau tahu tu. Jual 100 orang. Boleh kutip boleh bunuh boleh cakkan boleh membunuh ataupun boleh mengurai ke jual itu tu jumlah jual daripada 100 menjadi 98 96 tinggal 90 jadi kokue. Dari segi tawiti itu tu memanglah ada hasilnya. Tapi dari segi strateginya ada soalnya. Lagu mana Yang pertama
Yang pertama oleh kerana wi sama itu tuh kancakan ataupun tindake luar unde-unde. Jadi gambar yang antara bangsa itu ya tak boleh. Wapo mu tak le cakkan ikut unde-unde. Kena pakai wi sama itu acak benar. Yang pertama itu image bagi negara Thailand itu dia kuge. Yang keduanya kerajaan kata sokmu. Umur kita, kawasan kita ni tak ada konflik. ไม่มีความขัดแย้งไม่ใช่พื้นที่ความขัดแย้ง จุดยืนของเขาจะtapi guna kekerasan dalam bentuk itu supaya dengan kosana ataupun jadi prakat umumkan kepada masyarakat dunia kata hok ni tempat pergi tempat demo itu bagi gapo bagi dengan kereta tahan cuk tahan budi jadi gapo ni hok ni kalau bekas songkram itu gapo itu jadi yang kedua. Yang ketiga, yang ketiganya itu apa tuh? PA ini PA COVID Jadi PA COVID ini atas kata kapo-kapo nak lagi ataupun nak langkah sempat wilayah pada pukul lepas pada pukul 9 itu ya tak boleh dah. Jadi programnya jadi jual itu tuh jadi payah. Tapi kerjanya tak apa Tapi jadi waktu tu mudah bagi kerjaan. Jadi buat tindakan itu tuh jadi cuai oka. Tapi hanya timbul juga satu soalannya, PA COVID itu tuh, COVID saya nak kata jumlah orang mati di negeri Sia itu tuh, banyak pada konflik umat kita tuh. Jadi COVID itu tuh darurat negara. PA darurat negara ni buat tindakan militer ataupun patibakan tahan ni kesesuaian itu setahu mana? Jadi masyarakat antarabangsa nampak lagu mana? PA ni, hok kerajaan kena tumpu itu tu bukan nak kata cakkan dengan jual, tapi cakkan dengan COVID. Sebab COVID adalah bukan musuh negara, tapi musuh manusia. Apa jual itu tu kerajaan kata musuh negara tapi tanya kata Malaysia masyarakat antarabangsa itu tak ada sangkut apa boleh. Tapi hok COVID itu tu jadi musuh besar, bahaya benar. Orang mati beratus-ratus sehari. Jadi hot tu jadi apa tu musuh hot demo kena cakkan jadi kena utama ke COVID daripada pergi. Sebab itulah setiausaha apa tu sahapracaca ataupun pertubuhan antara bangsa-bangsa bersatu dia kata mitolah semua pihak antara konflik itu tu beradu dulu untuk lawan dengan COVID. Tapi rupa-rupanya hok berlaku di umur kita pergi lebih penting daripada COVID. Bukan itu dah. Yo. Itu pandangnya gitu lah Jadi nampak kata dari segi strategi dengan Yutawiti itu, taktik itu, Yutawiti boleh mana? Tapi strateginya lah ke mana? Patut sutanya bicara patan ini kita buat apa? Bicara patan ini sebab kita nak sokong proses damai. Proses damai adalah proses untuk prani-pranom ataupun berkompromi, ataupun tolak ansur. Tapi tindakan militer setahu ini pada PA COVID itu tu ia bercanggah dengan semangat proses damai. Jadi proses damai kerajaan kata proses damai nak buat, tapi patibakan di tali punti itu yogi ko jalan lain. Jadi oge pun masyarakat pun mula tanya, kerajaan nak gapo? Nak selesai masalah umur kita ni nak ke mana? Satu, lagi minta tambah sikit Satu lagi walaupun sama itu boleh kurang jumlah jual hok pergi bedi. Tapi kita kena ngaku kata dalam masyarakat sosial media sosial nampak kata semangat umur kita ni. Lalu ni kalau ada seorang mati syahid itu post dia itu beratus-ratus. Banyak benar. Ada puisi lagi, ada lagu lagi, ada sampah lagi, ada tulisan lagi, ada gapo-gapo lagi. Lepas tu, pilih ni lahirnya satu kumpulan yang namanya Poban Caitra. Berani benar. Orang masyarakat tempat ini berani tu. Tipu duit nak ikut keluarga, orang gugu. Jadi ini menunjukkan apa? Menunjukkan kata walaupun matinya seorang syahid itu, tapi adakah itu boleh kurang ataupun boleh tambah? Jumlah jual memelah kurang. 80 jadi 79. Itulah. Tapi semangat
Nah, semangat orang tepat itu lagu mana. Jadi boleh kali kau naik. Nah, lepas tu adakah tindakan itu tu menuju kepada penyelesaian masalah rumah kita? Hotu tu kena mikir. Saya kata hotu tu nampak timbul soal itu. Kerja ini nak apa? Nak uka masalah aku ataupun nak kau hampa lagi. Untuk pusingnya pertama ni saya minta start sekadar ini lah be. Terima kasih pada Acang Citaru dah. Jadi pembunuhnya luar unde atau pembunuhnya luar hukum. Ini Hawi Saman. Jadi di segi antara bangsa tu gamaye kajo etai ni jadi kau bunuh lah. Karena hukum darurat, hukum apa masyaallah ada satu soalan dah atau tempat pergi tak tempat pergi tapi ada ngati nak ke beribu-ribu militer ni mai surai mai kupung orang jumlah 3-4 orang pada tepu banyak hari 5 hari baru boleh temu banyak syahid. Jadi nak pergi pada bung lah deh. Dalam keadaan duk kepung duk tepu ada dengan syahid ada dengan gapo tapi kita duk buat bicara mari belum dah ni kuasa tu dalam apa rundingnya nampak ada tempat nak harap panggil dah. Nampak temu kalau duduk dalam gua nak temu cerah-cerah dah cahaya lebih cerah. Pas ni lagu mana ada ni wasa gelap. Saya lah. Bukan nak tak ada ngawit cai gapo tapi bukan apa rasa kita orang duduk tempat ni wasa pegelak. Karena gapo? Karena kita duk monitor berita harian ni, rakyat duk susah dengar nak cari makan payah. Karena lockdown, karena katuk dah Covid. Ada orang nak kat tua siapa satu keluarga anak bini orang tua anak kecil. Susah rakyat susah dah tengok. Kalau klik tu baik kat tiok sampai orang kampung tiok. Tapi baik mau kita ni tak ada bunuh diri lagi. Kalau bakok hanya bunuh diri. Banyak bangko pun. Tujung apa ratus dekak le nak kerja ke apa. Jadi kadang bekas kodam kita tapi seluruh Malaysia tu susah berlaku. Kadang back ni nampak jalan dak meja runding. Dalam hab runding. Dalam hab runding. Ya, mula-mula ni terima kasih kepada pengurusi Abel Zahri. Saya ni Muhammad Aladi bin Zakaria minta assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh kepada sidang pendengar semua yang ada pada malam ni maupun berada di mana-mana tempat dan juga saya berdoa semua fok-fok kita duduk dengar dan rakyat-rakyat tani semua selamat dalam keadaan Covid duduk merebak di hari ni tu minta berdoa kita selamat dan juga di tempat kita di hari ni Covid duk menambah lepas tu nak berdoa supaya cepat-cepatlah habis penyakit di tempat kita. Walaupun dalam keadaan Covid duduk merebak tapi kita usaha untuk nak mengadakan bicara macam mana? Bicara sebabnya keadaan Covid merebak. Tapi keadaan keamanan di tempat kita ni tak ada gaduh-gaduh dak. Lepas tu buat ada gaduh-gaduh tu habrundeng pun mungkin ada perkembangan sikit sebanyak. Jadi kita walaupun keadaan kita duduk Covid ni tapi keadaan perang di tempat kita ni masih duduk berlaku. Lalu itulah bicara kita pun kena usaha buat. Kena usaha buat walaupun dalam keadaan tak begitu bagus oleh kerana kita fikir kata ni adalah perkara-perkara penting bagi masyarakat kita supaya masyarakat kita boleh ada maklumat. InsyaAllah. Tu jadi saya nak ulas sikit macam dah. Pada tahun lepas. Pada tahun lepas tu belum pada Covid nak merebak di tempat kita. Covid merebak di tempat kita ni setahun lebih dah. Belum pada keadaan nak merebak, kita boleh tengok berita-berita ada perundingan di antara pegawai ke BRN dan juga dengan kerajaan. Setelah mana kita tahu dah kata 7-8 tahun dulu 2550 ni ataupun 2013 ada perundingan kali pertama hak baru ni konflik baru ni. Kalau konflik hak mah kita ni ambil panjang-panjangnya konflik ni kita biasa dah buat bicara. Kalau hak tak biasa dengar lagi tu lagi tengok bicara hak lepas-lepas mari kita royak kata berapa puluh kali dah perundingan. Ada semua tak ada beradu perundingan dengan kerajaan ni. Tu lepas tu mari kali baru ni. Kali baru ni 17 tahun ni 2 3 4 kali dah berunding.
Tu kali pertama 2013, mari setahun utuh. Lepas pada tu timbul pula perundingan KJN dengan Mara. Lepas tu utuh. Nah, utuh beradu ke geno tak tahulah. Nah, lepas tu mari pula hak baru ni di antara KJN dengan BRN. Yo. Nah, dalam keadaan berunding awal-awal tekah berunding tu, nah, sekali dua kali, bo nak berunding kali yang ketiga, tiba-tiba Covid mari. Bo Covid mari ni memang Covid ni jejah dengan kerja-kerja semua dan juga dengan berunding pun mulai ada jejah juga. Nah, tu ada kesal juga dengan berunding iaitu nak berunding dengan secara biasa tak boleh. Nah, tu tiba-tiba kita tengok Chan, bos setelah mana berunding lahir, kali yang pertama, kali yang kedua, kali yang ketiga. Bos nak berunding kali yang ketiga tu tak boleh buat. Sebab apa? Covid mari. Nah, tu di celah-celah tu kita nampak, kita tengok pengisytiharan daripada BRN. Nah, kali tu tubik klip dalam bulan 4 kalau tak silap. Nah, tubik klip mari royak kata rakyat tani semua ni minta-minta wit caput tangan lah dengan pihak kesihatan. Maknanya berhumulah untuk berlawan dengan Covid. Nah, tu. Lepas pada tu tubik pula pengisytiharan tapi tak ada bukanlah melalui YouTube dah. Kali tu mula-mula tu kali dengan YouTube. Nah, tubik kali yang kedua lepas pada tubik YouTube tu tubik melalui statement. Nah, tubik melalui statement. Sebab macam ayat tadi lah. Oleh kerana ada permintaan daripada UN. Nah, nama apa Cak? Anthony O apa? Antonio apa tak ingat. Nama Anthony O. UN Bangsa-Bangsa Bersatu. Tubik minta kepada pegawai bersenjata yang ada seluruh dunia. Minta seluruh dunia fak berjual semua ni dalam dunia ni. Minta beradu dulu sementara supaya rakyat saning tu boleh melawan dengan Covid. Tu. Tu. Lalu itulah BRN pun sambut permintaan hak UN. Minta rakyat kata BRN akan beradu bertindak. Nah, kerana apa? Kerana lepas peluang wifak bohmo-bohmo boleh kerja, turun kepada lapangan. Nah, berlawan dengan Covid, BRN minta beradu bertindak. Kecuali diserang. Tu diserang. Itu adalah pengisytiharan sebelah pihak hak BRN. BRN isytihar sebelah pihak. Bagaimana dengan KJN? Tu. Bagaimana dengan KJN? KJN respon KJN lah hanukah tu. Tu. Kita tak ada nampak respon apa-apa daripada KJN. Tu. Bahkan KJN lebih kuat guna peluang Covid ni. Guna orang duk berlawan dengan Covid ni, orang duk susah dengan Covid ni, kuat belikung. Kutik DNA. Kok besuk, kok jala, kok benda serta, kok nung habis kutik DNA. Tu. Sehingga kutik kepung mari berlakulah di Nongcik. Syahid 2 orang di Nongcik. 2 ke 3 tak ingat. 2 orang 3 orang. 3 orang. Syahid di situ. Maka lahirlah efek daripada dunia-dunia dan orang-orang masyarakat semua ni. Oyak kata kerana KJN tak beradu ni. Sedekah pegawai beradu dah ni. Buat apa KJN tak beradu? Nah, tu buat apa KJN tak beradu Cak? Saya ada berjumpa dengan seorang pegawai KJN, tanya berkecek dengan dia. Lagu mana KJN lagu ning ni? BRN sudah beradu dah ni. KJN kena tak beradu. BRN menunjuk dah bahawa dia ni ada peri kemanusiaan. Rakyat duduk susah dalam hal berlawan dengan Covid, dia nak beradu. Tu. Walaupun dalam keadaan duduk perang pun tak apa dia sanggup nak beradu. Bagaimana dengan KJN? Respon lagu mana? Lek KJN tak respon. Sebab apa lek KJN tak respon bah? Nah, sebab KJN tengok kata, ni BRN duk ubuk peluang ni. Allah. Tu. Buk peluang dari segi politik ni. Kerana apa? Kerana perkara hak BRN buat ni, dunia-dunia saat ni tu maupun UN, maupun negara-negara luar, orang-orang luar bersetujulah. Nah, BRN sikap peri kemanusiaan tu bersetujulah. Nah, tapi KJN melihatkan perkara ni adalah perkara yang peluang politik. Cuai okat. Dia tengok kata BRN cuai okat. Dia tengok waktu. Dan, tu bila dia tengok waktu, dia tak padu. Alasannya, dia kata dia sedang menegakkan hukum-hukum. Kan bangkap cai kod mai. Dia kata gitu. Dia sedang menegakkan hukum.
Tu. Baru dia segak muka, ya likung sehingga berlakulah kita tengok berlaku tak ada adu-adu. Nah, lepas tu adalah orang panggil top tu dah ada apa tindak balah. Daripada BRN. Nah, sepang ada telubeh, perang mati 2 orang. Nah, tu ada top tu gimari sehingga COVID kali pertama tu mula slow. Slow kajak semua sepes dia semua tu. Tak ada adu-adu. Tindak semata. Bahkan KJL guna peluang ni. Sebab apa? Bo COVID ni kena lockdown. Contohnya kawasan-kawasan hok kena lockdown. KJL pasal askar dia kat kaki bukit. Askar kat kaki bukit. Nah, sebab apa? Sebab bo COVID ni orang nak gimana tak boleh. Nak bergerak tak boleh. Blok banyak, roadblock banyak. Tu KJL guna peluang situ. Kerana apa? Kerana KJL mata bagi KJL tu, dia pakai cermin apa? Dia pakai cermin politik semata-mata. Dia pakai cermin pres semata-mata. Cermin kemanusiaan dia tak ada bakal langsung. Tu, bah dia tak ada bakal langsung, dia tak nampak hak kemanusiaan rakyat duk susah dalam hal nak berlawan COVID. Tu. Dia tindak apakah ini? Duk tindak. Tindak 2 3 4 kali KJL tindak. BRN balas hati. Duk main tu. Tu jadi lagu tu lah. Jadi keadaan tak ameh, apa keadaan COVID duk lah ning. Jadi situlah KJL duk guna peluang dalam hal bertindak. Jadi kita tengok guna, kita tengok tu ning bukan kerja orang nak jadi apa orang panggil seharusnya tentera ni kalau kita sama-sama jadi tentera macam dak. Seharusnya kita kena ada perik manusia lah. Nah, kena ada lah kita ni. Nah, tu bukan tu demo rakyat duk susah duk gapo, tak ada kira dah. Tekah ning nak rebut peluang ni. Tu. Sabit itulah kita tengok bol pas pada tu berundingnya duk jadi tunda. Dan satu alasan lagi acan. Satu alasan lagi saya kecek dengan pegawai KJS waktu tu dia kata ke mana? Dia kata apa? Kalulah BRN ada pergi manusia sungguh. Apa BRN tak kecek atas meja runding? Meja runding dah. Beradu tindak ni. Apa gitu istihad dulu. Dia kata gitu. Jadi dia bahasa supaya dia disoyok muka. KJL beringat saya ke muka dia tu. Nah, dia kata orang duk soyok muka dia. Itulah jadi habis itulah dia tak ada gaduh-gaduh dak baik. Dia bertindak. Lepas tu dia bertindak lagu tu Cak. Dia bertindak ni. Adakah bertindak ni? Tujuan hak dia tindak ni dia baca kena. Dia baca kata ini saat BRN sedang lemah. Dia baca mana? Dia baca apa jumlah berlaku. Setelah mana COVID masuk hari ni, sepadan kena katuk. Bos sepadan kena katuk ni, berlaku kurang. Berlaku kurang cang wak ni kena ruk ni. Kena ruk lah no. Wak benteng pagar. Ambil jok di tabasuk siapa di golok kok sungai Badi apa kok tanu dia apa di weng wak kita ni atau yuton nak wak nak katuk ni gaya tani semua ni dok wak gok besar lah. Nah supaya uiku nah kalau di Cina uiku wak gok besar ni gok luah kita dok legok lah kita tak tahu kata kita dok legok kita dok dalek kena song check telefon kita. Nah kita dubek pergi sampai cenok apa di cenok tu ada dan. Nah, sepadan dan. Buat ubek pada cenok tu ada lah, bebas lah. Di mana kita duk KJL lalu dah. Wak go. Sampai tu ada sebahagian pihak tentera ni. Tengok kata ke mana. Nah, berunding tak kena berunding lah. Supaya ngadu ubek dalam apa tak silap dalam Isra, berita Isra, kuru BRN tu. Dia kata kuru BRN tu. Tak sah berunding dia kata. Karena apa? Karena berunding ni apa pura-pura saja. Landing ni BRN dah lemah. Ketika ni kita pelacur BRN. Lek KJL kata. Tu. Lek KJL kata lagu tu. Nah, sedekah bo kita duduk dalam kawasan Chan. Nah, bo kita duduk dalam kawasan ni kita tengok dia tindak KJL tindak ni. Adakah membuatkan BRN itu lemah? Supaya acang oyak sana. Bo dia tindak bahkan semangat orang. Semangat orang kau bangkit. Kita tengok contoh macam di Krong Pine. Itu. Nah, Lexok. Tu Krong Pine. Dia sempat berkecek dengan keluarga dia. Sempat kecek dengan keluarga dia. Apa dia kecek kepada masyarakat? Pesannya. Apa pesannya dia kepada masyarakat? Nah, pesannya dia kepada masyarakat situlah apa menyebabkan masyarakat itu bangkit ke semangat. Semua.
Orang pergi tak ada gaduh-gaduh sebulan can. Nah, pakak bagi duit, pakak gapo semua baju bagi baju tak ada gaduh-gaduh. Nah, kelima panak-panak dia kecek. Yo. Kelima panak-panak kena salam kepada rakyat tani semua. Sampaikanlah salam aku kepada semua rakyat tani. Maaf atas kesilapan aku kalau aku dah silap sebab. Sikap dah. Sikap dah. Tapi dua patah dia kecek tu menambahkan semangat bagi orang-orang tani. Nah, Orang tu beribu-ribu dia. Orang tengok banyak-banyak dah. Ada buh lagu, ada buh apa macam-macam. Nah, lepas tu juga hot sining marai can. Nah, hot sining marai. Nah, orang sore berteh pereneh hari. Sore pereneh hari. Nah, hari orang likung penuh mari tahang dengan bedai dengan apa gedung-gedang. Orang situ duk oyak atau tak ada adu-adu kai gedung bong. Kai bong berpuluh-puluh butir pitah orang sore. Habis tu bah. Seolah-olah harta kita dalam rumah ni nak ikat tikus ekor, bakar habis di rumah. Untuk nak ikat tikus ekor. Bakar habis di rumah. Buai habis. Tapi tanya kata setelah mana kerajaan buat bertindak lagu tu adakah melemahkan masyarakat? Adakah melemah orang-orang ni? Tak lemah. Bahkan menambahkan semangat-semangat. Naik. Sebab itulah kalau kita ingat kelima-kelima hok sia sewaktu dia pergi dengan komunis dulu. Nah, pergi dengan komunis dulu. Ada satu kelima hok dia kata kena hok komunis kata kena. Hok komunis kata tai neng cak ke sen. Allah. Mati sore menyebabkan menambahkan 100,000 orang hok belakang pula. Tu. Sebab itu kita kata apa keadaan COVID ni. Wisaman kat tekam ni. Nah, pembunuhan luar une-une ni. Adakah benda ning menjadi apa? Menyebabkan keadaan ekonomi? Tak. Bahkan benda ning lah menjadi ngenkai. Gapo hak ni? Menjadi alasan orang-orang tu kau bangkit semula. Api kau besar. Bukan kau memadamkan tak. Habis itulah orang kata benar tang utility. Tapi kalah di segi strategi. Pihak pegak ke kalah lah dia mati, dia syahid. Nah, tapi tanya kata dia kalah tak dalam strategi? Tak. Bahkan dia benar dalam strategi. Hati rakyat. Dapatkan hati rakyat. Allah. Itu dia. Nah, habis itulah dengan soalan kali pertama ni. Nah, pusingnya awal ni, saya nak ayat gitu dulu. Nah, nak wiroyak tu sebenarnya nanti stagi tambah sikit pada. Bulan puasa kemarin. Belum puasa. Beradu lama berunding ni. Belum puasa kemarin ada dak berunding. Ada tim teknik. Yo. Nah, tim teknik kecek gapo katik tu stagi mungkin kita arau yang kedua dah. Sebagai pusingnya awal kali itu dulu. Terima kasih ada Bung Aladi. Kita buat kesimpulan mudah-mudah. Kelima sia kata cenak nekan rut tepe songkram. Gini kita boleh tengok kalau saya buat kesimpulan dengan Bung Aladi saat ni, juga hak Acan tadi tu. Jadi nampak ciri-ciri itulah. Benar dalam media perang. Tapi peperangan umum tu lah. Kelima tu. Cenak nekan rut tepe songkram. Tu pe guan dah tu akak fikir dah. Lepas tu nak pergi pada Acan yang kedua. Jadi Acan saat ni saya ada lekat hati saat ni. Acan kata semangat damai tu jadi nampak lemah. Kerana tak tahu tu kaja nak gapo. Nak gapo le kada hari ni. Tu. Lepas tu bekas koda orang panggil tu orang duk kerja masyarakat sipil hak tani dak. Hak duk kecek dalam hak polisi kaja baik, undang-undang hak kaja duk guna melanggar hak asasi kemanusiaan rakyat baik. Tapi nak ayat tu di hari ni seluruh negeri Thai tu pihak demokrasi. Pihak orang muda-muda dalam negeri Sia pun tak puas hati benar-benar dengan kerajaan lah ni. Kerajaan diktator ni cik noh dah. Padakan tahan. Banyak orang tak puas hati. Lepas tu pergerak di bakok diri pun tahu dulu tu kalau kita tengok dengan hebat-hebat. Orang muda-muda tu gambar kena undang-undang 112 baik banyak. Keadaan hari ni duk nanti gapo aja. Macam duk tengok. Kajo pun tak heran langsung. Hak manusia tak heran langsung. Panggil manusia tam hak ayat.
Macam cuba wi pandangnya sikit. Yo. Nak ke mana kajak ni? Ke mana? Ha. Okey, jadi terima kasih Be Zahari dan juga Be Aladi atas penjelasan ini. Jadi kita pun nampak kok juga lah. Jadi yang mengenai dengan utility dia. Tapi dari segi utility itu kok kalah. Deh. Sebab apa? Deh. Tanya kata kerja itu tu no hancur diri ko, no bunuh diri ko, do. Sebenarnya kerja cayo kata ni do jale hok bunuh. Sebab apa? Sebab yang pertamanya deh. Yang pertamanya jadi kita minta balik kepada kata di umur kita dulu deh. Umur kita ni deh. Misalnya kata BRN ataupun Marapatani masuk dalam rundingnya. Deh. Soalnya itu ada mu itu hotel kau dah. Sebab apa? Sebab apa tu? Cara politik dengan saya tentera itu tu serogong. Deh. Tapi sebenarnya soalnya sama itu kita kena tanya dengan puak CIA juga. Jadi nayobai ataupun polisi deh ataupun dasar kerajaan tadi ataupun kebijakan kerajaan CIA itu tu ataupun pemerintah Thailand itu tu adalah untuk berunding deh. Untuk menyelesaikan masalah dengan cara damai. Itu polisi negara tu. Rata praktek tu. Deh. Warah hencak dah. Warah hencak tu. Deh. Jadi prayudi pun mengaku tu. Jadi warah hencak. Jadi masalah umum kita tu penyelesaiannya melalui cara politik dengan cara damai. Deh. Tapi akibatkan dalam perhenti itu tu gikok lain. Deh. Jadi operasi militer ni dah. Jadi belum patu deh. Dia mau kritik BRN itu tu. Deh kerajaan ASEAN pun kena kritik dia juga. Deh. Jadi polisi kerajaan dengan patibakan dia ataupun operasi di tempat dia itu tu seluruh kod dah. Patu kalau lah kita nampak kata operasi di umur kita ni seperti macam beara di penjelasan itu tu memang giko lain lah. Deh. Jadi satunya itu apa tu perucangahe antara polisi kerajaan dengan operasi di tempat dia. Lepas tu yang kedua, deh. Biasa hari. Yang kedua ni deh. Kerajaan itu tu cahaya kata hok ni hok kita buat ni deh. Yo cahaya kata boleh menang. Sebab apa? Sebab kerajaan Asia ni deh pernah berjaya dalam perang dengan komunis. Dalam komunis ni dia ada dua cara deh. Dua tier ataupun dua kaki. Satu kakinya pra-pra. Deh perang. Deh sebab demo walau ni lah. Yang keduanya patana. Jadi komunis tuber daripada parti komunis itu tu jadi apa tu klub tu ada. Komunis klub cai. Lepas tu apa tu yang masuk sekali deh ruang tu patana chat. Deh. Jadi hotu tu pembangunan. Jadi pembangunan dengan pembangunan terasa deh. Itu tu dua cara deh. Demo pernah berjaya dengan komunis. Jadi oge hodo dari tentera itu tu hodo tua itu tu. Ne oge umur 50 70 60 itu tu masa zaman Wairung itu tu zaman begitu. Apabila dia jadi naik pangkat itu tu dia mau pakai strategi lama. Deh. Berjaya dengan komunis jadi lalu ni kita guna pakai cara sama pun dia mau percaya kata boleh menang. Boleh kata boleh menang tu. Ini kepercayaan dia. Sampai itulah dia guna ke cara ni deh untuk guna dengan umur kita. Cumanya tahan ataupun apa pihak keamanan itu tu deh pihak keamanan itu tu dia kena mikir kata deh syarat ngangkai deh perjuangan hak komunis dengan umur kita tu supaya kata deh ada bezanya komunis ni deh orang yang masuk komunis adalah orang yang masuk mengikut pilihan dia ikut para dia orang yang percaya kata komunis itu kena jadi ruang tua deh. Tapi perjuangan umat tani ni deh, ia ada alih batu tu. Alih itu tu agama. Agama itu agama mana? Agama orang tani itu tu boleh kata sejak lahir deh, sejak daripada lahir itu tu, daripada beranak itu tu Islam. Deh. Bangsa orang tani jadi bangsa Melayu berlaku. Bukan bangsa lain. Deh. Lepas tu tanah air. Tanah air tani 3 kali ni deh. Bunda hotel becek. Tak serupa dengan komunis. Komunis kita boleh tubek, jadi boleh jadi murtad.
Menurut aku ini tak apa. Tapi lagu mana? No, misalnya kata kita mau jadi beza hari itu menurut tak nayu. No, lagu mana? Kuno bucek agama dulu. Kuno bucek nayu dulu. Kuno bucek tanah air. Baru boleh jadi menurut tak nayu. Menurut tak tani lah. 3 kali bucek. Tiga kali bucek. Paham bucek no. No buat agama pun payo. Dosa besar. No buat itu bangsa, bahasa, gapo-gapo payo. No tinggal tanah air pun no dia tu. Jadi cara perjuangannya petani dengan komunis ini atau supo. Oh satunya mudah bucek. Oh satu lagi itu tak boleh bucek. Jadi saya kata deh kerajaan guna strategi supo dengan komunis itu tu boleh jaya kata boleh jaya batas satu tahap yo. Tapi kalau no uka masalah daripada akar umbi itu tu 3 kali ni no uka lagu mana? Isule no buat kata boleh. Bangsa Melayu no buat kata boleh. Tanah air no buat pun tak boleh. Jadi penyelesaian itu yo kena jaya. Jadi saya kata deh. Penyelesaian umum itu saya setuju lah dengan kerajaan pusat itu tuh. Kena melalui cara politik, bukan kata cara kekerasan. Tapi sebab syarat 3 kali alih botol itu tuh ya tak boleh bucek ni. Kalau no partisip deh ataupun munafik jadi alih botol itu tuh. Benar. Jadi maknanya perjuangan orang tani itu tuh perjuangan berakar umbi di tanah. Itu daripada tanah tu. Komunis bagaimana? Komunis daripada Karl Marx deh. Karl Marx ataupun apa tu Lenin ko, Mao Zedong ko, negeri luar belaka. Tapi ideologi perjuangan itu lahir daripada mana? Lahir daripada tanah ini. Jadi saya kata kerajaan cayo kata Yuttawitilo itu tu boleh meneh tu. Macam biar dikata sani lah. Tapi bagi kita ni deh syarat perjuangannya tu supo. Jadi akhir meneh kau dia tak akhir meneh. Kita tak ada niat langsung nak hino kerajaan sih kau tu. Kerajaan sih itu tu ya kuat lah. Jatuh banyak orang banyak. Tapi tanya kata boleh meneh kau tu ya tak boleh meneh. Sebab ia kena menghapus ke 3 kali. Semuanya berkaitan dengan hak asasi manusia. Tapi fikirnya komunis itu tu hanya sekadar pandangnya politik. Hak asasi manusia satu kali ya. Tapi perjuangan tani itu kalau nak menafiki perjuangan itu ia kena melanggar hak asasi manusia 3 kali. Kebebasan beragama, kebebasan berbangsa ataupun kebebasan untuk ada tanah air itu. Jadi saya kata untuk perjuangan ini deh sebaik-baiknya kedua-dua pihak terutamanya kerajaan Asia itu dia kena kabar kata deh masalah petani tidak akan selesai dengan cara tindakan militer. Kalau boleh selesai itu selesai lama tu. Tapi petani itu lebih berapa tahun? 100 tahun lebih tu lah. Jadi inilah satu buktinya. Jadi kita kena belajar daripada sejarah. Supaya kita itu akan membawa kepada penyelesaian sebenar menghormati 3 kali. Kalau menafikir salah satu daripada pun tak jadi, dia kena 3. Barulah kita boleh cari penyelesaian secara politik yang akan berkekalan itu. Terima kasih pada Acang. Saya rasa cocok hati Acang sebut atau murtad Melayu. Selesai nak selesai rumah kita ni ya nak guna kekerasan militer tak boleh. Juga kali kita paling tengok pihak perjuangan tani juga. Ya gitu juga. Dia nak selesai nak kalau pocok akhir dia nak pada kemerdekaan tani pun dia nak selesai dengan politik. Apa panggil gang pejuang dia pun tak ada gang juga dah. Apa orang ya? Dia pergi kali 4 orang dengan 1000. Tak ada gang dah. Atau nak selesai nak sampai kemocok kemerdekaan pun tak ada guna juga. Semua nak guna politik. Lepas tu dalam hal nampak dua-dua belah tu nampak tu kena guna politik. Yang mari siapa? Meja runding. Hak ni dia guna politik. Tapi dia boleh keadaan mari siapa meja runding nak ke mana? Nak udah ada ya. Kena ya ada tak gerak Semua nampak orang jual di nampak kali kita kaca bong pun. Ni ada kabom nak buat apa? Kapal tu bebong kuasa tak deko. Lek kajak bukaca atas tentera kali dia likung 100,000. Terik apa nak 10,000 mai likung. Ya tak meneh juga. Tak sapa juga tak habis juga perjuangan tani. Lepas tu setuju daripada pakar politik. Lepas tu Allah orang panggil antara bangsa iktiraf Yomrap iaitu meja runding. Lagu mana keadaan meja runding lagi bong? Tanya bong sikit. Jadi terima kasih sekali lagi ya Ber sakut dengan berunding. Kita sudah tengok
berunding tahun kali terbaru ni tahun lepas. Nah, tahun lepas ni mula ada pula dengan BRN. Nah, setelah mana 2013 tahun. 2013 berunding setahun utuh. Nah, utuh bangun semula marah. Atas pertubuhan marah. Nah, berunding pula dengan marah 2 3 4 tahun. Badu pula. Nah, mari berunding pula dengan BRN. Nah, jadi berunding dengan BRN, beradu kali pertama 2013 tu. Kalau kita ingat, nah, semasa 2013 tu, Ustaz Ustaz Syed Tayyib tu, kita kalau kita ingat kok, tekah tu ada dah berkira dalam hal beradu tindak. Yo. Nah, tu ada dah kira dalam hal beradu tindak. Beradu tindak tekah tu sebulan puasa. Yo. Pada 2013, kalau kita ulangi berita 2013 tu ada beradu bedeh hak Ustaz Sukri Hari. Saya ingat. Ustaz Sukri Hari Istihar semasa tu. Bahawasanya BRN akan beradu bedeh di bulan puasa sebulan dan 10 hari Syawal. Nah, time free 10 hari. BRN time free 10 hari. Nah, daripada kecek dengan KJS waktu tu beradu 30 hari. Nah, orang tanding tak nak ambil berkat 40 hari. Jadi Ustaz Sukri Istihar, kalau tak silap kata saya ingat Ustaz Sukri Istihar akan beradu 40 hari. Dan 10 hari Syawal dalam peristiharan dia. Nah, tiba-tiba seminggu masuk bulan puasa tu, Cikgu Tadika di jalan Nabi. Bekas orang masuk penjara kena berdiri di Krong Pinang. Di Cerong, bekas orang penjara juga di Cerong kena berdiri. Maka bulan puasa tahun tu gonggang beradu tak ada dengan tak ada beradu lah. Ada bulan puasa tahun tu. Lepas tu akhir tahun tu Ustaz Syed Tayyib pun tubik istihar kata dia sudah jadi mantan delegasi. Bos sudah jadi mantan delegasi tu maka beradu. Proses perundingan tahun tu beradu. Dok 2015 lahir proses dengan marah. Nah, dalam celah-celah dok proses dengan marah tu. Kalau kita ingat berita BBC tubik sewaktu tu BRN goyak dia sudah beradu bedeh sebelah pihak. Kalau 2017 kalau saya tak ingat dalam berita BBC goyak kata dia interview sampat kepada berita BBC goyak kata dia beradu bedeh sebulan ke pun tak ingat. Lebih kurang semasa tu. 2 kali. Sebelah pihak. Mula-mula 2013 beradu bedeh 2 pihak. KJS langgar. 2017 beradu sebelah pihak. KJS tak ada tahu menahu. Nah, sebab dia beradu sebelah pihak. Mungkin beradu dengan komuniti antarabangsa dengan apa kita tak jelas tu. Nah, tapi dia istihar sewaktu tu dia beradu bedek. Lepas tu mari baru ni. Setelah Covid tahun 63 ni. Tahun 63 ni pun dia istihar juga. Kata beradu bedek sebelah pihak dan tak akan serai kecuali diseraikan oleh KJS. KJS tak beradu juga. 3 kali ni. 3 kali hak lepas hak kecek hak beradu tindak ni. KJS respon KJS tak ke mana? Dak sekali buk. Tak ada respon sekali buk. Nah, ni orang duk kecek berunding kena bina keyakinan ni. Ni payah ni. Sebab apa sebab acang ayat ni acang ayat ni pihak atas Nah, orang atas dia di segi polisi. Goyak kata kena berunding, kena buat suasana dalam hal kita nak berunding ni. Tapi di tahap lapeng ni tak ada buat. Dah. Tu mari Covid. Nah, mari Covid ni orang pakat kira belakor dah, serabut belakor seluruh dunia, bukan negeri Sia saja dak, bukan rumah kita saja dak. Seluruh dunia dak bergaduh dengan Covid. Gajuk beradu ke tak? Tak. Tu tak ada beradu tu. Bagaimana dengan proses berunding? Proses berunding ni balah mana? Berterus ke tak lagi? Nah, tu. Covid mari ni proses berunding jadi susahlah. Payahlah nak gi mari nak gapo semua tu jadi proses berunding ni jadi tunda. Tunda. Nah, siapa ke tahun ni belum puasa. Tahun ni belum puasa. Belum puasa ni khabar-khabar ada berunding pada tanggal 3 kalau tak silap. Nah, bulan 4. Nah, ada berunding tapi bukan berunding di meja besar. Bukan berunding meja besar, tapi tim teknik. Tim teknik. Meja besar 7 orang tu kita tengok baru ni dah. Pihak KJS Asia 7 orang, pihak pegawai KBRN 7 orang, pihak Malaysia Rahimno dan juga ada tim ada pusangkikan. Nah, ada pemerhati Nah, pada dalam tu meja besar.
Nah, lepas tu dia ada apa? Dia ada tim teknik bawah. Tim teknikal bawah ni untuk berkira daleha nak beruruh gapo semua tu. Nah, nak meja, nak beradu, nak gapo, nak berunding bila gapo semua ni tim ni. Nah, tu. Pak 3 tu lagu mana Pak 3? Pak 3 ada berunding sebelum puasa dalam tim teknik tu tapi tak ada persetujuan gapo sekarang. Sebab gapo? Sebab pemahaman di atas tim teknik tu. Bagi pegawai tim teknik ni adalah bicara berkecek hal teknik. Tapi sebelah pihak KJE, tim teknik ni kena kecek hal apa? Boleh buat keputusan dalam hak besar-besar sikit. Contohnya, dalam hal beradu betina. Nah, tu beradu tindak berkecek ada pelontaran daripada masyarakat, daripada NGO CSO. Nah, hatta bersuara yang kata bulan puasa tahun ni seharusnya pegawai dan KJE beradu berdek. Nah, di tim teknik tu khabar-khabar, saya jumpa dengan pihak pegawai KJE, kecek dengan dia kata ada khabar-khabar berjumpa dan juga ada bicara hatu tapi tak ada persetujuan. Sebab apa? Sebab apa tak ada persetujuan? Sebab kedua-dua pihak tu tak orang panggil tak pemahaman tak sama. Contohnya pegawai yang kata tim teknik ni seharusnya tim teknik ni berkecek perkara-perkara yang jadi teknik. Nah, lek pihak KJE kata, tim teknik ni sebelum pada nak pergi kecek di meja besar, seharusnya boleh ada persetujuan dalam hal satu-satu perkara. Bertindak ke, gapo ke. Tu tapi bagi saya kita duk jadi orang pusakeka, pengamat ni, putitam ni. Orang duk ikuti ni. Kita kata, yo tak boleh. Sebab gapo? Sebab tak ada jaminan gapo-gapo langsung. Contohnya kalau misalnya pegawai dua-dua pegawai ni di antara KJE dengan BRN ni berkecek ada persetujuan nak beradu berdek. Bagaimana kalau ada pelanggaran daripada mana-mana pihak? Contohnya 2013. Yo. Nah, sebab itu di hari ni sebelah KJE dan juga pegawai nah, tak bersungguh-sungguh lagi dalam hal berkecek, dalam hal nak beradu bertindak. Tu. Jadi proses perundingan sewaktu tu jadi setelah mana tim teknik tu maka sudah lagu tu lah. Sudah lagu tu berjanji pula di khabar-khabar lepas puasa tapi COVID berat. Nah, COVID berat gapo ni jadi tunda. Jadi proses ni tak ada kemajuan apa lah. Ada kemajuan hanya proses ni ada. Tu ya. Kemajuan proses ada. Tapi ada persetujuan apa tak lagi? Tak. Ada apa? Berkira apa tak lagi hok jadi dalih-dalih hok jadi isu-isu kuat-kuat berat-berat dak pas sekarang apa lagi baru duduk celah-celah tu ya baru duduk kira-kira lagu tu ya tu habis kata tak ada berunding dak sekarang ni dak sekarang tu ada meja runding tapi ada isi-isi ke dak lagi ada gapo ke dak lagi tu apa boleh tak dak isi ataupun persetujuan gapo-gapo lagi. Bagi saya, bagi saya ni kita tengok kita ni duk bergerak dalam bentuk CSO NGO ni. Nah, kerana apa? Kerana kelonggaran apa semua ni KJE tak ada buat suasana jadi suasana untuk bui peluang kepada berunding langsung. Nah, saya tak sepatutnya pada dah kena dah BRN tak berkecek isu berat-berat lagi. Tak pergi berkecek dengan isu berat-berat lagi. Kerana apa? Kerana suasana di dalam bagaimana? Keadaan kita rakyat lah mana? Keadaan masyarakat umum lah mana? Keadaan kita nak bersuara lah mana? Contohnya kita kecek malam ni. Esok IO dia ambil mari naik beramai gambar. Ataupun ada ugu. Ini dia masuk dah IO ni alih. Korban Caiklah. Nah, ada gitu ugu korban Caiklah. Nak bantu kepada keluarga si syahid, bukan bantu keluarga orang syahid, bantu keluarga dia. Tu pun KJE sudah marah. Pas nak bersuara-suara. Hadulah ni Chan. Tu lama-lama fok kita ni dok kacak sedak-sedak ni kemungkinan mek bogok. Sebab undang-undang baru, perokok baru COVID ni matra sebelah ayo tu, matra 9 dalam perokok baru ni.เผยแพร่atau ข้อมูลข่าวสารที่บิดเบือนแม้ว่าจะเป็นข้อเท็จจริงก็ต้องเลยuntuk gapo karenaข่าวสารtu kalau membawa kepada
apa sang kuat keluar pada prak cacat. Yo. Payah boleh tikuan luah aja. Benda itu kecek ni. Malam ni kalau nak tikuan atau sang kuat keluar. Peluk radum misalnya dia kata radum, dia iya, itu. peluk radum. Sudah. Sudah itu. Tu. Nak ayat atau seharusnya kalulah nak buat suasana kerja yo nak wi berunding ni berlaku sungguh. Ada kesungguhan, ada gapo sungguh, buat suasana ni. Sungguh. Nah, suasana kebebasan dalam bersuara. Kita ni boleh berkecek. Rakyat ada hak untuk nak memilih. Nah, ada banyak-banyak model weh dalam hal pemilihan. Tu, apa dalam hal model cita-cita, apa nilai-nilai cita-cita hak rakyat saat ni tu. Nah, rakyat ni nak kecek hal berdeka, rakyat ni nak kecek hal autonomi, rakyat ni nak kecek hal decentralized, kecek amanah, ataupun rakyat ni nak kecek atau baik dok sedia. Boleh ada kebebasan. Tapi di hari ni nak kebebasan bersuara tu tak begitu luas. Kena berani sungguh. Kalau tak berani sungguh, kalau tak rela sungguh, tak boleh. Pak orang hok nak berkecek pun kena orang terkena. Kalau orang tak terkena, susah juga. Maknanya keadaan tak ada beri kebebasan dalam hal bersuara lagu tu. Rakyat masih duduk dalam terkurung. Allah. Maknanya suasana saat ni tu tak ada menjadi suasana yang sesuai untuk nak berunding. Keselamatan dalam hal bersuara, dalam hal orang nak bersuara nak apa ni, dia tak ada buat suasana lagu tu. Sebab itulah di hari ni dalam apa keadaan berunding di hari ni duduk dalam keadaan tu. Nah, supaya kata contohnya BRN berkecek aja. Inclusivity. Inclusivity. Berkecek inclusivity balang mana? Keterlibatan setiap pihak dalam hal berunding. Nah, keterlibatan setiap pihak dalam berunding. Nah, gimana cara nak buat? Contohnya BRN nak klik mari, rakyat kita ni nak balah mana? Cuba rakyat. Nah. Ni nak wi BRN berunding dengan KJ Asia ni, sebagai wakil rakyat ni, gapo nak wi kita berunding? BRN boleh buat tak? BRN tak boleh buat. Tu. Bila BRN tak boleh buat, bagaimana nak kita kecek hak isu tu? Untuk pemerintahan. Untuk gapo tu? Masa depan ni. Ya biasa ada masa Komara berunding belum ada benda-benda ni. Mara pun minta apa? Orang panggil Immunity juga. Lepas tu akibatnya Rayu tak sen. Rayu tak sen juga. Akhir. Usain tu soal lepas tak sen juga. Mungkin kalau Rayu sen tu mungkin ada perterusan dalam hal berunding dengan marah. Mungkin ada peningkatan. Tu baik tu suasana dalam hal berunding di hari ni tu dia tak jadi suasana yang bagus untuk dirunding. Maka di situlah peluang keadaan duk balah ni peluang bagi spoiler. Orang nak runtuh ataupun orang tak sokong. Nak kena proses ni. Peluang bagi mereka ni. Mau pun fuak-fuak hak duk dalam pegak dan juga fuak-fuak hak duk dalam KJN dan juga sebahagian duduk rakyat. Contohnya Chan. Lek rakyat berunding apa kan tak perak pipi rakyat sia. Nah, rakyat Melayu pun berunding apa? KJN duk likung tak ada adu-adu. Lek KJN pun ada sepihak KJN ni ada hak duduk ringan ke atas saya dia tu, ada duk oyak tak sah runding dengan biarai. Runding tak ada berkembang gapo hali. Nah, ada lek juga sebahagian dari pegak ke pun. Sebahagian pegak ke tak sah runding kita lawan tu. Maka demoning ni buat tengok proses tak pergi ke mana tu. Demoning ada peluang lalu dah. Ku dak kata dah. Tak sah runding. Pergi. Lek KJN pun aku dah kata dah. Tak sah runding. Mai mikir nak rai. Tu. Dia dah lemah dah, prak halu dah. Tu maka keadaan pun jadi tak begitu baguslah. Jadi koh-koh. Tu. Habis itulah kita kata dalam hal berunding ni dia kena tengok jauh-jauh dan juga kita kena ikuti semua. Nah, kena wi maklumat, wi ikuti, dah maklumat wi jelas. Betul ke? Kita ni jadi spoiler. Jadi spoiler tu tak tahu kata kita nak pergi sampai bila. Mau kita keadaan tak tahu kata nak pergi sampai bila. Nah, tu. Pergi tak tahu kata nak pergi sampai bila tu. Aduh, pergi tak mau. Habis pergi tu dah. Jadi kalau duk dengar bom ni berat kau ada Dah satu tak tahu terpergi nak sub bila dah dah. Lepas tu COVID diri dia hari ni tak tahu tak nak sub bila. Lepas ada COVID tak nak kecek lagi hal ekonomi. Ayat dah susah lama ni. Yalah tu. Klik malai pun ramai nak kerja tak boleh orang biasa duk
Duk boleh hasil dengan kerja di Malay klik mari tahu nak petak gapo nak buat kerja. Bo nak petak nak buat kerja, nak jual nak menego, katuk dah. Katuk bandar. Yo. Jadi kau tambah. Kalau berat, hak berat dah. Kau tindai berat. Kalau nak kena katuk. Ha. Lepas tu dalam hal ni juga makna kata unde baru pun akan duk timbul lagi. Saat ni setelah kita akid pai dah hoyak atau ada baru ni perobok NGO. Kita belum tengok lagi ni bang. Saya pun tak kita tengok lagi isi-isi kata dalam unde-unde ni dia kata gapo tik matra ada wapo matra ni kata gapo. Tapi umumnya kalau kita buat kesimpulan perobok NGO ni untuk nak mengatasi nak kontrol. Badai-badai ada kerja NGO, badai-badai ada kerja masyarakat dalam tempat teh, dalam negara Thai juga baik. Kata demo ni ambil duit mana, dia buat gapo. Terlepas ni banyak-banyak badai NGO kena tuak sok lagi. Kerana badai-badai NGO ni duk tuak sok amnat. Kancah amnat kongrat. Apa jadi gini NGO juga nak tuak sok baik. Tuak sok NGO dah tapi nak tak NGO payah nak gerak pada tu. Mungkin dalam isu ni kita nak kecek bicara sokoh untuk perobok ni. Kita nak ambil orang ahli-ahli dalam unde-unde mari colek tu. Kata ya bahaya mana, ya sekak ke mana, gapo, kesel ke mana. Boleh hari kita nak kecek lain kali lagi insyaallah. Tapi nak setuh kat sini biar tahu khabar tu. Di hari ni kalau unde-unde ni tu baik dah. Orang hak kerja apa? Orang panggil apa? Nak buat pengsit aja. Jadi defender, human right defender, kau susah kerja lagi. Pembela HAM kau susah lagi dah. Lepas tu mungkin dalam kita duk bicara ni lebih kurang sejam macam. Orang tengok lah ni beribu lebih dah. Allah. Insyaallah. Tu. Ya orang duk tengok live show itu ni 1000 lebih. Tu soalan banyak masa ni mari ni. Tapi bagi teknikal saya ni duk cari soalan ni ada susah sikit. Kerana guna dengan handphone saja. Tapi ada soalan kita nak buka sini dah. Kalau dia ada soalan gapo nak tanya. Alih pernah kita dua di sini latar lagi dah. Hantar mari dalam komen, saya nak baca selalu lagi untuk jawab soalan. InsyaAllah. Lepas tu dah bila duk tunggu soalan, kita nak baca juga komen-komen kalau ada komen mari dah. Belum ada nak pergi baca komen nak gapo, nak pada kesimpulan akhir. Kepada Cik Taru. Tersipu sikit malam ni. Peraden kita lah takut gigi jauh. Pembunuhan luar undang-undang luar hukum kita ni. Jadi masalah kau tambah kena bukan masalah. Nah tu. Klik pada tajuk itu sikit. Jadi kalau kesimpulannya deh. Saya kata kalau lah kerja AC itu semata-mata nak cari kemenangan atas utility itu selesai lah. Tapi tak akan membawa kepada kemenangan keseluruhan. Sebab apa? Sebab macam kita kecek sepanjang ni lah. Semangat kau kuat. Sokong raya pun kau kuat. Jadi akan selesai itu tu. Yang ini be. Jadi, misalnya kata kita jadi pok anak wajah. Lepas tu kita gode pala dia ikut murid tak boleh. Tapi kalau kita nak hukum dia itu tu, kita kena kekerasan itu tu, kita kena ada tujuan. We ingat pada dia. Lepas tu nak guna kekerasan itu tu, kita kena mikir juga. Boleh pakai ke tak boleh pakai. Ikut hukum tu kena kodok. Lepas tu kesal itu atas sungguh kodok. Kalau lah sekadar kita apa ni? Anak takut dah? Boleh dah? Anak tak sewa dah? Tak kena pakai itu. Waktu tu ada utility dengan strategi yang betul. Strategi itu tu dok mana? Jadi saya kata deh, bagi kedua-dua pihak ni deh, baik kerajaan Asia, baik Gerake itu tu saya kata deh, jangan jadi utility itu jadi tuwe utasa. Utasa itu kena bawa utility. Law ni gi masing-masing. Jadi tak jadi dah. Jadi kok selego lah. Lepas tu yang kedua ni deh. Saya setuju benar dengan BRD koyak saat ni tu. Keselamatan suasana no kecek itu tu sebenarnya kena kau buka kena buka lah. Jadi oge tempat itu tu no kecek apa tu wi ku bebas so lepas tu tapi kau berlaku sekarangnya misalnya porobo apa tu porobo NGO ko
Poroboho itu ke bagus itu tuh. Oh jadi tole goyak. Fok ngun. Fok ngun ataupun tole goyak atau tamhain wat keluar itu. Poroko cuk jawa. Poroko cuk bagus itu tuh. Semuanya we speak. Tak berani kecek. Ni so. Yang keduanya seperti biar dikata itu tuh biar yang tole masuk deh. No hipung pandangnya masyarakat pun tole. Maknanya proses learning ini di bawah struktur ataupun susunan SKG itu tuh boleh kata sebuah proses damai hukudung. Jadi cacat lah. Kalau nowi sempurna itu tuh kerajaan kena buka. Kerajaan kena buka jaminan keselamatan deh. Lepas tu buka kebebasan untuk bicara. Lepas tu kena jamin keselamatan. Supaya geraknya dengan rakyat tempat itu boleh pandangnya tukar pandangnya deh. Lepas tu boleh membawa kepada meja. Ni berlaku sekarang ni dok. Deh. Misalnya kata kerajaan iwak Solo Sam apa-apa itu tu no hipu semua ya. Di bawah payung dia. Bukan no kata bukan luwe kepada semua si esok dok. Si esok ni widui kata dia adik kapo jadi hipu apa tu? Jadi apa dia? Kebebasan kau gue. Hotu tu saya kata deh. Jadi penti kerang. Ataupun ruang ni untuk bicara itu kau sempit. Ruang politik. Ruang politik itu kau sempit. Apabila ruang politik kau sempit, lepas tu ada ayo kata, ada tahan bagi kata, bagi cari kata, deh. Kapo itu tu jadi kau sempit. Deh. Apabila ruangnya sempit itu tu, deh. Proses damai sempurna itu tidak akan lahir. Jadi ini satu syarat lah. Jadi saya minta kepada tapi lagu mana pun deh. Jadi bicara patani itu tuh kecuali kita selama mana kita boleh duduk di luar itu tuh. Kita kena terus lah. Kalau kita kena ikat itu tuh hal lain deh. Ikat. Nak ada ke nak ada pembaca Clara ada tu ke itu. Ada soalan Chan. Belum ada nak ibung sepulek. Kalau dia nak jawab apa ruang ni dah. Soalan tanya daripada dalam Facebook dah. Atas mari tu dah. Dia tanya tu hak biar en หมดความอดทนผลกระทบจะรุนแรงขนาดไหน Lagu mana ni? Hak biar en หมดความอดทนni. Saya pakai soalannya dalam keadaan biar en duk kena tindak. Duk kena apa? Kepong duk kena likung, lepas tu bunuh luar undang-undang ni. Biar kalau habis sobar ni dia tanya ni. Habis sobar ni nak keadaan nak jadi balang anu. Efek nak rurek tak kono. Biar nak awak lu. Yo, nak ayat tak leh juga bayar lagu mana tu dah. Tapi yang gini tapi yang gini. Apabila ada perundingan, sentiasa ada spoiler. Spoiler ni pengkhianat lah, pengkhianat proses. Usaha untuk nak meruntuhkan proses. Tu kebiasaannya kalau kita tengok di tempat teks kita, pihak atas supaya dengan Somocho, Sepa Kuaman Kong Encang. Somocho ni dia ni selak kerja dia ni dia tak ada tentera di bawah dia. Dia tak ada tentera di bawah dia. Majlis Keselamatan Negara. Memang ada orang bekas tentera, ada pegawai KJS, ada gotu goning dah, ada bahagia sipil duduk situ. Fikir bahah bagaimana negeri sia nak pergi ke arus mana gapo gitu gini tu. Tapi di bawah dia tak ada. Tapi mungkin dia ada lah koordinasi dengan tim tim dalam Kongtap Praktisi. Tu. Di rumah kita ni tentera Kongtap Praktisi. Dikuasai oleh Kongtap Praktisi. Kongtap Praktisi setuju ke tak dengan perunding ni? Kalau Kongtap Praktisi tak setuju, perundingnya di antara orang yang jadi ketua delegasi dan juga pihak bahagian 4 ni, dia jadi susah lalu dah. Contoh aja. Contohnya sewaktu berunding kali lepas, Zamzamin jadi ketua fasilitator, sebelah sia ni Aksara. Bagaimana Aksara dengan Kongtap Praktisi? Tak selarang. Buat tak selarang tu jadi itu dah. Hok ni royak kata nak buat pakong kelak bang. Hok ni royak kata nak buat safety zone. Hok ni kata tak ada. Dia jadi susah lalu dah. Dia jadi susah lalu dah. Lepas tu di hari ni bagaimana di hari ni? Di hari ni ada sebahagian tentera tak setuju dengan proses hok di luar tu. Proses-proses yang berlaku di luar tu, usaha untuk nak menarikkan proses-proses yang di luar tu, mari jadi proses dalam.
Tu proses dalai. Proses dalai ni orang curi heye tok meneh mari dua orang ni bakal kira lah. Bukan masalah kebangsaan dua bangsa, dua negara dak. Nak heret proses mari dalai. Bo nak heret proses mari dalai, bo proses ni berlaku di luar, dan ada komuniti antara bangsa, ada gapo mari. Nah, fak-fak ni usaha hati kena. Nanti kena lah no, nanti cocok. Nah, nanti cocok. Cocok pihak atas seri atas tu. Dia royak ringan kepada Nayuk, kepada gapo ni, oh tak sah lah berunding di luar negeri. Proses Ruben Dalan ni. Ruben Dalan ni sebab gapo? Orang-orang penting sudah klik lakor dah. Contohnya. Nah, tu tak sah berunding luar, berunding Dalan. Usaha berunding ni lahir Dalan. Yo. Tu. Waktu lah ya ada projek banyak. Projek Pakung Kelabang, projek gapo ni. Demo ni usaha sentiasa kena. Setelah mana kena. Mungkin kena biar nak terlucu. Nah, asal berunding, bedek. Keadaan ada ke mana? Keadaan kita klik lah tengok. Semasa 10 tahun 2 3 14 tahun dulu. Keadaan rumah kita ni tahun 2547 berlaku kuat sampai ke tahun 2550. Nah, kuat sekali statistik. Kita tengok statistik semasa itulah kuat. Oh, tinggi benar kan? Supaya dengan COVID ni kan. Semua. Ada keadaan curfew. Tak boleh pergi mana. Nah, kita ingat kau tu ada curfew dah. Dah pelapeh apa kopak lagi. Nah, orang tak berani nak pergi. Supaya dengan COVID ni, habis kata dalam keadaan curfew COVID ni, kita tak biasa ni. Kita biasa dah dulu. Duduk dalam keadaan tu. Tapi keadaan kos tu kita tak ada kena beringat pesaning, tak ada kena pakai mes. Beringat takut kena ada bong, kena ada gapo. Lalu biar tak habis apa orang panggil ketahanan dia tu. Apa kuam oton dia tu. Maka mungkin keadaan akan lagi kau teruk. Tu. Tapi kita tak say lah jadi begitu kan. Sebab gapo lah ni duk COVID ni. Nah, kita dah sakit kepala dengan COVID, letih dengan COVID, orang duk mati dengan COVID ni. Dah seharusnya kita setuju pada sikap BRN yang terlepas lah. Maknanya bui peluang kepada rakyat supaya kita boleh berlawan dengan COVID. Nah, di hari ini bukan masa untuk nak mainkan berang ni. Nah, seharusnya kajian yang nak fikir lagu tu. Kemanusiaan duduk depan. Tapi yang oleh kerana kata pihak tentera ya ada sebahagian tentera, bukan ke semua tentera tapi ada sebahagiannya duk fikir baik tu duk usaha untuk sentiasa nak gaji. Berebut apa ketua-ketua delegasi. Lebih kurang tu baik. Macam nampak ano? Jadi saya kata biaran itu hilai soba itu bahaya benar lah. Supaya dengan biar di kata sana lah. Bahaya benar. Jadi soalnya kita no betul ke tak? Tapi yang keduanya jadi ikut pemerhatian kita ni BRN tu saya nampak kata masih pergi lagi kepada istihara pada bulan 4 tahun kemarin kata BRN tidak akan serai. Kecuali di serai. Sebab apa lo ni berlaku bang acak budi orang acak itu tu sebab kalau kita banding dengan Likung, banding dengan Wisama itu tu lebih kurang betul ya. You know tu. Bukan no kata hekkan ni itu tu demo no inisiatif no ada sansatanakan itu ada kau tu. Saya kata kurang benar. Berlakunya sebab sebagai tindak balas terhadap tindakan militer daripada pihak kerajaan. Jadi saya kata BRN itu hilai sebuah kata. Saya kata lo ni dok lagi. Jadi saya minta lah kepada kerajaan ASEAN ni dia kena panas sikit. Kena panas sikit, bukan kena panas sikit di segi tu tak, tapi kena panas sikit di segi kepentingan dia. Kerajaannya bertanggungjawab melindungi, memelihara semua rakyat do dalam negara dia. Lepas tu bahaya besar sekali itu tu pada masa ini tu adalah COVID. Jadi kerajaan itu kena panas. Kena bijak lah. Kena bijak kata beza. Musuh mana kena cakkan dulu. Jadi seluruh dunia tu nampak kata COVID itu adalah musuh ke manusia. Bukan kata musuh setiap negeri tak. Jadi saya kata kalau lah apa tu kuam choptam legitimasi ataupun keabsahan sebuah kerajaan itu tu dok di setahun mana kerajaan itu tu ambil padu rakyat. Tapi kalau kerajaan yang ambil padu pada ketenteraan ataupun operasi militer itu tu keabsahan ataupun kuam choptam juga lah.
hotu. Jadi saya kirim kepada kerajaan lah. Cuma mikir kata mana hotu penting. Ke manusia itu ataupun ke tentera barulah. Jadi kerajaan Asia itu tu boleh dihormati dalam masyarakat antarabangsa. Tapi kalau lah sebuah kerajaan itu kepada ke tentera ataupun penindas nama dia akan jatuh. Serupa dengan Cina lah. Cina negeri besar pun orang tak hormat sebab apa? Sebab ia itu sebuah kerajaan menindas hak orang lain. Setakat ni itu belum ada nak ibong simpulan nak acau ada komen ada soalan tu acau komen apa sikit ni. Ni ada komen juga ayat tu poban cekla sumcu. Nah. Kita penjelasan ini rekam bicara bicara petani. Kalau nak komen poban cekla kita komen dalam poban cekla masih alhamdulillah. Bila ngatuk sikit dah. Lepas tu ada soalan lagi, soal lagi. Dia kata jika pemerintah masih menggunakan kesempatan dari wabak Covid untuk menyerang rakyat-rakyat petani, bagaimana cara untuk rakyat tani nak ambil sikap terhadap hal-hal tersebut? Bagi sikap rakyat dia hari ni. Kerana dalam Covid pun rakyat sudah ada sikap dah. Satu pakai mask, dua basuh tangan. Rakyat reti dah. Kena duduk wisengge. Jangan wipon pak ramah. Luasa tak sedap pergi sewak. Kat tuan rumah rakyat reti dah ambil sikap. Tapi apabila kerajaan pemerintah duk serai, nak guna undang-undang darurat, undang-undang masyarakat duk serai dalam keadaan Covid, nak ambil sikap ke mana? Ni satu soalan. Biar nak awak boleh ni. Aku nak cakap awak dulu Cak. Okey, jadi saya kata komen ini menarik benar. Dia tak kata menyerang rakyat menyerang rakyat. Bukan menyerang pejuang. Menyerang rakyat. Karena duk ambil DNA, duk hitung rakyat susah. Maknanya rakyat nampak kerajaan itu tu satu bahaya. Hotu tu satu ingatan kepada kerajaan. Kalau lah kerajaan tu jadi kerajaan sungguh itu tu, dia kena ubah. Dia kena ubah kata, jangan rakyat demo itu tu nampak kerajaan itu jadi musuh. So, lepas tu bagi kita ni jadi untuk sebuah jadi mask ke apa itu tu, jadi untuk Covid Jadi misalnya kata apa tu, ni spray itu tu kena buat itu tu untuk Covid Bagi kita ni apabila ada kekerasan itu tu, mask ataupun jadi spray apa itu tu alkohol itu tu bagi kita adalah pengetahuan hak undang-undang atas siti hak kita hak kita tu lagu mana misalnya kata di INA kita kena tahu undang-undang itu lagu mana boleh buat apa tak boleh buat sebenarnya apa tu kalau ikut bomo gue jadi apa tu Dadu ataupun panakan sobsuan berhak untuk ambil DNA daripada putongha kadi raireng mitot makwa sampi. Jadi orang tak ada sangkut paut budok tak ada sangkut paut apa itu tu tak ada undang-undang memberi kuasa kepada kerajaan ambil DNA. Jadi hotel tu tanya kata kita boleh tanya. Jadi macam nanti mari nak ambil DNA itu atau kita tanyalah. Jadi ikut undang-undang apa? Jadi ni saya kata jadi dalam bicara patan ini sebenarnya bukan siti tapi insyaallah lah kita undang apa tu pakar undang-undang ataupun naksib kita boleh tanya lah. Jadi kita tu boleh menangani waktu tu ikut si lagu mana. Semuanya bukan kata kita tahan mari tu kita kena seria berlaku dak. Kita ada hak juga. Putong saya ada hak. Apa tu uge praca contoh apa ada si. Jadi walaupun kita jadi misalnya kata apa tu crop kompusia ciwit cak wisaman. Dia berhak juga untuk meneruskan kehidupan dia. Jadi po bancai kelah itu dia tolong baik tu. Bukan kata tolong juga itu. Tapi uge pu daerah pengkratok misi. Ti jada menunciwit tu. Jadi setahu jadi lebih kurang gini lah. Jadi kita tu kita kena tahu kata siti hok kita tu ada apa. Waktu tu kita tiap-tiap orang ni kita kena tahu sebab apa kalau lah kita dah dibakar kita dah diterang kita dah di apa satuan mai campen tak perlu tahu kata kita di bawah undang-undang istimewa itu apa tapi oleh kerana kita dah di keadaan darurat sampai itulah kita kena tahu siti kita lagu mana supaya dengan dulu kalau dulu itu tu orang itu tu orang tanya tu sampai sebab meh
Ini kita kenapa kasih sebab apa? Sebab kita tahu kata waktu tu berkesan dalam keadaan darurat lah ni. Lepas tu, unde-unde pun serupa juga. Siti hok itu, pengetahuan berkenaan dengan siti hok itu akan berkesan dalam keadaan darurat. InsyaAllah. Terima kasih pada Ya, ya. Cang Citaru. Lepas tu untuk melanjutkan masalah ni, kita rasa bicara itu hal ni nak suka aku nilai tengah dia dah. Ya, Ano suggest tengah lama dah. Lepas tu akhirnya Bung Aladi kesimpulan sikit. Ha ni kita akan dengar jawab soalan. Daripada Bung buat kesimpulan dalam hal ni. Bagaimanakah pembunuhan luar undang-undang, luar hukum ni membawa kepada ukar masalah kau tambah masalah. Nah, terima kasih pada Beh. Nah, sebagai pusingnya terakhir lah malam ni Beh. Mungkin selepas pada ni bicara akan berterus. Nah, jangan akan berterus dan juga kita akan ada orang-orang lain lagi lah mari dah. Lepas tu ada po saat ni dah. Kita buat po tanya saat ni dah. ความเห็น orang tengok. Kenapa orang duk tengok ni 92%. Mengatakan hak kerajaan duk likung duk gapo dalam keadaan ini sangat kai. 92%. Allah. Hanya 8% hak gapo kekai. Nah, hak boleh kekai tu hanya 8% dan juga 92%. Jumlah orang hak duk tengok 1000 lebih ni 92% orang kata kerajaan buat perkara baru, sangat kai baru dalam hal keadaan COVID ni. Nah, jadi tanya masuk dengan cara rakyat saat ni kata keadaan rakyat lah no. Kerajaan semakin hari semakin rusak dalam hal pemerintahan dia. Semakin hari semakin rusak dalam hal pemerintahan dia. Kepercayaan rakyat terhadap kerajaan semakin hari semakin rusak dia buat lah ni. Sebab itulah kalau kerajaan kata benda-benda hak dia buat ni mau duk likung dalam keadaan ni, duk igak, duk kutik DNA, duk gapo semua tu dia kata dia benar, dia silap. Sungguh. Dia silap. Kerajaan silap besar. Oh, ni pandangnya rakyat tu. Nah, tu. Karena apa? Karena perkara ni lah membuatkan rakyat-rakyat tak puas hati, orang-orang tak puas hati, orang kau bangkit banyak. Orang kau bangkit banyak. Nah, tu orang duk taruh macam, duk taruh tak puas hati. Semakin hari semakin berasa kau ketak, semakin hari semakin kau berasa susah. Nah, kakek duk dia nak kutik DNA, nak mari kutik masa mana pun ikut say dia, ikut sesuka hati dia. Nak mari igat masa mana pun sesuka hati dia. Ikut alasan ada undang-undang. Buat lagu ni perkara benar-benar hak dia buat kerja balas ni semua tu perkara yang merosakkan dia. Apabila rakyat bangun bila macam dia akan klik kepada terpaksa. Dia klik akan susah akan jadi pos mula. Nah, habis tu kerajaan keadaan ni dia kena buai sikit mata politik dia tu. Nak benar tu. Tengok rakyat taning ni bukan rakyat ni. Dia kena berturung. Buai kacamata tu, kacamata peri ke manusia kata. Yo. Tu. Nah, tu jangan hidup supong ada mau kata perut hijab. Jangan hidup widah mau kata gitu. Cermin ke peri ke manusia kata. Tengok dalam keadaan COVID duk merebak, orang duk susah, orang duk gapo ni. Tu. Kena itu tidak kan? Dia kerajaan akan menunggu kekalahan. Nah, tu habis itulah kita kata saya nak royak kepada sidang pendengar semua. Nah, di hari ni kita mari kecek ngen kai. Nah, ngen kai hok liko ni. Jadi sangat kai kedok. Sangat kai jelah. Nah, orang duduk susah, duduk sakit kepala, duduk bergaduh, duduk susah semua aja. Bukan hanya sebahagian mana-mana saja dok. Semua setiap bahagia. Bukan bahagia fok satanak saja dok susah. Dok tu email pun susah, dok kontak pun susah, dok nebel pun susah, dok bila pun susah. Habis susah. Nah, tu maka keadaan ni dah utamakan berlawan dengan COVID. Seharusnya lagu Lawan dengan COVID. Tu. Habis itulah kita kata di hari ini nak selesai pada sidang pendengar semua yang dengar malam-malam ni. Dalam hal berunding. Nah, kita kena ikut tis terus. Walaupun di hari ini kita nak buat apa banyak tak boleh. Sebab apa? Keadaan tidak ada apa orang panggil tak ada apa menyediakan untuk kita bergerak banyak. Nah, tapi kita ikut tis dah boleh-boleh. Terkedainya satu hari. Misalnya kata, kena tanya pendapat kita. Bagaimana kita akan bersuara semasa itu. Nah, kita kena ikuti. Karena apa? Karena hok dah muduk berundang ni bersakut paut dengan nasib kita doi terus. Betul-betul terus apa? Bersakut paut dengan kita terus. Sebab apa? Masa depan kita.
masa depan anak cucu kita. Semua. Nah, tu habis itulah kita walaupun keadaan kita nak buat apa banyak tak boleh ni. Tapi kita kena ikut insya-Allah. Nah, bagi saya sebagai pusing yang terakhir, kalau ada silap dan salah kepada fok-fok kita sidang pendengar semua harap maaf. Insya-Allah lain-lain kali kita berjumpa lagi. Ya. Sudah pada pengurusi. Itu masa seminit. Boleh. Yo. Jadi bagi kita ni jadi saat ni kita lupa nak bayar. Jadi kalau menghemo kita tu, pandangnya kita tu, pucung itu dia kata kekai boleh wisama itu boleh kekai itu 80%. 92% kata sanggang kai. Pandangnya kata wisama itu tu tak lagi. Maknanya wisama hok kerajaan buat tu membuktikan pepatah Melayu. Patah tumbuh, hilang berganti. Patuh bukan sudah tumbuh baru. Hile pun ada orang ganti. Bukan seorang dua. Pakar-pakar nak bagi tu. Jadi ini satu bukti lah. Boleh daripada masyarakat ni juga. Jadi maknanya kalau kita nak buka masalah konflik umur kita tu tindakan wisama itu bagi kita lah. Bukan jawabnya. InsyaAllah. Terima kasih pada dua-dua ahli pena, Bung Aladi dan Acan Citaro. Bagi undang-undang apa panggil kod masyadi wis saman katekam tu bukan kata diiktiraf bagi mata masyarakat juga. Kerana kalau ada kes wis sama ni orang macam nanti hak berlaku wis sama tu kena akan naik mahkamah. Kena akan sop-suan kata benda ya buat tu cop tham ngakut maida. Tapi di bawah undang-undang darurah ni buat masalah tu jadi tak boleh nak guna apa undang-undang biasa. Undang-undang biasa tu ya ada masalah dengan orang wis saman. Kena naik mahkamah, kena gapo, kena adakan sop-suan. Tapi apabila guna masya-Allah guna emergency decree ni buat cara nak gi sok atau nak gi sop-suan, subsuan orang hak patibatkan tu jadi tak ada situ. Hak ni jadi pucuk besar. Buat apa orang panggil tu การบังคับใช้กฎหมายtuมันมีความบกพร่องโดยสุจริตbahasa undang-undang. Jadi malam ni pada sekarang ni pukul 9.30. Terima kasih kepada penonton sedang pendengar yang mana share live kita hari ni 1125 share. Share lagi 1125 share. Komen lagi 216. Tapi komen ni belum tahu kok tak ada IO masuk dak. Kalau spoiler masuk tu kita izin. Kita nak tahu kok maklumat atau pandangan hok spoiler lagu mana untuk kita nak pergi ukar masalah atau nak ambil pergi bincang. Tapi kalau IO ni kita nak potong baik. Kita ada wibunti ko IO siawelah kerana IO dia buat kerja tu dia duk guna duit itu. Kita duk siap pasi, kita duk bayar cukai dah. Duit hak rakyat, duit itu juga. Kita duk buh minyak hari-hari ni kita duk bayar pasi. Kawet 7% tu banyak. Habis minyak mahal lah ni. Pas dia duk ambil duit itu ni boleh kata kita. Kita blok. Terima kasih. Belakang malam ni ada silap salah mohon maaf. Ambil hujung rambut suk pas hujung kaki minta maaf. Kalau ada gapo boleh ambil manfaat ala ni saya agak terbanyak manfaat ala ni. Kita ambil benda-benda hak ahli pena kecek dua-dua ala ni tu gibah pula. Bukan kata suruh percaya, dak percaya ni bicara tak ajar kayak tani percaya selalu. Memang ambil benda-benda hak kita kecek ni gibah pula. Kira kali lagi kita cari maklumat tambah. Betul ke tak betul? Kalau ada tak betul mai royak. Kita nak akan baiki. Kita nak ada mikir kita ni kena berlaku. Karena kita dia ni dia tak boleh nak tanya selalu lah. Kita dah buat lesson. Kalau tu boleh turun kampung ni, boleh tanya dak pe muka lu. Kita suka baik tu. Tapi tu tahan nak wiwak dak. Terima kasih sekali lagi dan malam ni rasa cukup kena berlaku. Tak ada gapo nak kata dah, cuma nak selamat ucap selamat raya Idul Adha. Nak dak apa hari nak sapa? Minggu nak pe raya haji. Mungkin raya haji tahun ni dalam keadaan Covid duk teruk ni. Kita turutlah undang-undang yang dikeluar oleh Majlis Agama Islam Selatan ni gapo ya ubek undang-undang akak turut kerana jaga keselamatan umum masyarakat itu. Wabillahi taufik wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.